Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi nama saya Muhammad Faris Ahmad bin Zulkifli dan hari ini saya akan ajarkan anda cara untuk integrasikan Firebase real-time database ke dalam Android Studio. Jadi tanpa buang masa lagi kita terus semula. Okay. Jadi first anda perlu buka ke Android Studio dan hasilkan new project. So senang je, anda pergi ke file, new project. Okay, so akan ada beberapa pilihan dekat depan ni. So, yang warna purple ni, empty activity dan basic view activity ni adalah Compose. Di mana Compose ni adalah cara baru Android menggunakan Kotlin untuk hasilkan UI. Tapi untuk video tutorial ni, kita akan gunakan empty view activity. Di mana kita menggunakan XML sebagai UI kita. Ataupun kita panggil sebagai view. Okay, so next. Okay, first kali dia akan meminta nama untuk application yang anda mahu develop ni. Jadi di sini anda boleh tulis je apa yang anda nak sebagai contoh root real time. Okay. Yang kedua adalah package name. Jadi package name akan ada 3 nama. First kali yang kedua adalah example, yang ketiga adalah nama projek anda. Okay. So yang ketiga tu wajib sama dengan nama projek. Yang kedua tu example tu anda nak kekalkan pun boleh, anda nak tukar pun boleh. Cuma nanti kalau anda mahu publish ke Google Play Store, anda perlu tukar example tu kepada nama lain. Yang ketiga, save location. Jadi di sini di mana yang anda nak save anda punya file Android Studio ni. Yang keempat, language. So kat sini kita ada dua pilihan, sama ada menggunakan Java atau Kotlin. Untuk orang yang baru saja nak berjinak dengan development Android ni, saya sangat rekomendasikan untuk anda belajar tentang Kotlin dahulu. Sebab sekarang ni uh, kebanyakan app sudah menggunakan Kotlin dan Java ni dia more to legacy punya app. Tapi untuk video ni saya menggunakan Java je dahulu. Okay. Next adalah minimum SDK. Jadi minimum SDK ni adalah berapa minimum OS yang Android device boleh menggunakan kita punya application. Sebagai contoh, kalau saya set kepada API 24 ataupun Android 7, Android 6 dan ke bawah tak boleh guna. Jadi sekiranya anda menggunakan feature yang advance ataupun banyak feature yang anda letak, semakin tinggilah API yang anda kena letak. Tapi sebab kalau anda nak buat feature yang sangat simple, saya sangat rekomenkan untuk anda menggunakan API yang rendah. So dalam case tutorial ni saya akan menggunakan API 24. Dan dari sini akan cakap beberapa percentage di dalam dunia ni yang boleh run application kita. Sebagai contoh, saya ambil API 24. Jadi 96.3% of device yang ada dekat bumi ni boleh guna saya punya application. Yang terakhir adalah build configuration. Jadi untuk awal-awal saya sangat rekomenkan anda gunakan Kotlin DSL je dulu. Senang. Build configuration ni adalah cara untuk Android Studio compilekan kita punya code kepada APK. So kekalkan je dulu Kotlin DSL. So kalau semua dah okey, finish. Okey kat sini. Okey, sebaik saja anda tekan finish, dia akan keluarkan window yang baru. Jadi Android Studio akan mengambil sedikit masa untuk build dan compile anda punya new project. Jadi kita kena tunggu sampailah dekat bawah ni dah habis. 2 hours later. Okay, so kat bawah ni dah habis loading. Sekiranya anda nak terus runkan projek ni pun boleh. So saya tekan run kat sini. Oh, minta maaf saya terlupa nak explain sikit. Anda kalau nak run, anda perlukan physical device ataupun emulator. Saya sangat rekomenkan untuk anda gunakan physical device. Tapi sekiranya anda tak ada physical device, anda boleh gunakan emulator. Jadi cara untuk menambahkan emulator, anda pergi ke device manager. Kita ke bawah sikit. Okay. Anda buka device manager, dia akan tunjuk list of emulator yang anda sudah hasilkan. Jadi untuk orang yang masih belum ada emulator, apa yang anda perlu lakukan adalah anda tekan tambah ni. Okay. Dia akan keluarkan selection of hardware yang anda boleh gunakan sebagai emulator. Sebagai contoh, PC7 Pro, PC7, PC6A. Okay. Di sini saya sangat rekomenkan untuk anda mengambil yang ada simbol Play Store. Okay. Kalau anda app anda hanya sekadar simple punya app, ada feature yang sikit,
Tak ada feature yang terlalu advance. So kalau nak ambil yang tak ada Play Store ni tak apa. Tak ada masalah. Cuma katakan sebagai contoh anda nak developkan AR, augmented reality. Jadi nak guna AR ni kita kena install satu app nama dia Google AR Core. Jadi AR Core ni hanya terdapat di Play Store sahaja. Jadi kalau anda guna yang tak ada Play Store, susah sedikit nak buat. Jadi saya rekomenkan anda ambil je terus yang mana yang ada Play Store. Sebagai contoh, anda ambil yang Play 7. Okay. Size, resolution dan sendiri ni pun mega peranan juga untuk nanti. Tapi for now, anda boleh pilih je mana-mana je dulu. Sebagai contoh, saya ambil Play 7 ni. So, next. Next adalah sistem image ataupun OS. Anda boleh pilih mana-mana OS yang anda nak test. Sebagai contoh, bermula daripada upside down cake sampailah bawah sekali 24. Saya rekomenkan untuk ambil yang 31, 32, 33. Atas daripada 31 saya rekomenkan. So anda pilih S ni. Kalau anda tak ada, anda kena download dulu. Anda kena tekan yang dekat sini. Dia akan download operasi sistem Android ke dalam Android Studio. Maybe dia dalam 4 atau 3 gig. Jadi sebelum anda nak download tu pastikan anda dalam anda guna wifi. Kalau guna data memang cepat habis. Okay. Sebab dah habis download, kat sini dia akan tunjuk tulisan yang warna putih. So sebab sahaja tulisan yang warna putih, kita boleh tekan next. Okay. So yang terakhir adalah nama emulator. So saya sangat rekomenkan untuk anda biarkan nama seperti mana yang telah disetkan supaya senang untuk kita tengok apakah jenis phone yang kita tengah test dan apakah dia punya OS. So yang lain configuration ni for now biar dulu. Kalau anda dah puas hati, anda boleh tekan finish. Dia akan mengambil sedikit masa untuk dia createkan emulator tu. Tapi untuk for now saya tekan cancel sebab saya dah ada dah emulator. Okay. So berbalik pada tadi tu, sebaik saja emulator ataupun phone anda dah connect dah secara pakai kabel, anda boleh terus run. Okay, untuk yang gunakan emulator anda akan keluar di device manager dan dia nampak macam kecil sangat. Jadi apa yang anda perlu lakukan, anda kena right click, view mode dan float. So, kat sini float ni kita boleh tarik freely dan kita boleh resize. So senang untuk kita tengok kita punya animation. Jadi tahniah, secara teknikly anda telah hasilkan anda punya Android app pertama anda atau maybe yang kedua, yang ketiga, tapi sekarang dah jadi. So ni adalah, so kalau kita nampak dia tulis hello world sebab kalau kita pergi dekat kita punya activity main titik XML iaitu kita punya front end, kita punya canvas, kat sini ada tulisan hello world. So sebagai contoh saya nak buka sikit hello world ni sebagai contoh. Baik. Okay, jadi saya tekan enter, saya tekan sama ada run app ataupun apply change and restart activity. Jadi apa beza dua ni? Kalau anda sekadar hanya mengubah UI ataupun canvas ataupun XML, jadi anda tekan je apply changes, dia akan terus, tak ada terus, dia akan ubah di activity. Kalau anda mengubah di Java ataupun di Kotlin, dan di situlah anda perlu menggunakan restart ataupun run app supaya dia akan compilekan balik semua coding dan barulah coding lama yang anda baru ubah tu akan keluar. Okay, senang ingat, ini untuk ubah coding, ini untuk ubah UI. Itulah kalau senang ingat. Okay, kalau nampak sini, hello Faris, dia dah ubah dah based on apa yang saya ubah tadi tu. Okay. So, yang next, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu tambah dependency. Sekarang ni kita nak cuba untuk integratekan Firebase ke dalam Android Studio. Jadi apa yang anda perlu lakukan, anda pergi ke Tools dan pergi ke Firebase. Okay. So belah kanan ni akan dia keluar Firebase dan dia akan keluar banyak services Firebase yang anda boleh guna. Jadi ini terbilang anda boleh cuba untuk explore sendiri. Tapi untuk masa sekarang kita akan cuba untuk integrasikan real-time database. Okay, akan ada dua pilihan kat sini. Get started with real-time database dan juga yang bawah ni Java. So yang atas ni adalah Kotlin. Jadi sekiranya anda ikut tutorial saya ni menggunakan Kotlin, jadi anda pergi yang kat atas ni. Yang menggunakan Java seperti sama dengan saya, ambil yang Java. Okay, yang pertama sekali, dia akan minta kita untuk connectkan app kita dengan Firebase. Jadi kita tekan connect to Firebase. Dia secara automatik akan bawa kita kepada Firebase. Okay. Jadi sekiranya anda baru
dalam Firebase, anda kena createkan account dahulu menggunakan Google account anda. Jadi anda proceed je dengan itu dulu. Lepas dah login, anda akan jumpa page yang lebih kurang macam ni. Maybe dekat andanya kosong lah sebab anda tak ada projek lagi. Ataupun maybe dah ada satu atau dua. Okay. So anda perlu tekan kat sini, add project. Okay. Sebagai contoh, kalau anda tekan button yang sama seperti saya tadi, dia akan terus letak nama app dekat sini. So kat sini anda nak ubah pun tak apa, tak ada masalah. Cuma saya nasihatkan untuk kekalkan supaya senang untuk kita refer next time. So tekan continue. Okay. Yang kedua adalah Google Analytics. Jadi untuk masa sekarang saya disablekan dulu sebab saya tak guna Google Analytics. Tapi dalam masa yang terdekat kalau anda nak cuba explore, silakan gunalah Google Analytics ni. Google Analytics ni sangat bagus untuk anda lihat performance Android app anda. So next, create project. Okay, dia akan mengambil sedikit masa untuk 2 hours later. okay, dah siap. Jadi kita tekan continue. Okay. So sebab saja kita tekan continue, dia ada loading sekejap. Sekarang ni apa yang dia cuba lakukan, dia akan connectkan Firebase yang kita telah createkan tadi ke dalam Android Studio kita. So di sini kita tekan connect. Okay, sebab saya dah keluar page ni, kita patah balik ke kita punya Android Studio dan pastikan di nombor satu kita dah warna hijau, connected. Sebab saya dah jadi. Okay, step yang kedua pula, add the real-time database to your app. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu menambah dependency. Okay, kita tekan je button kat sini je dulu. Okay, kat atas ni dia akan menambahkan class path Google Services. Yang bawah ni dia akan tambahkan dependency Firebase database. Firebase dapat senang dekat kita. Kalau tak dulu kita kena manually tambah benda ni sendiri. Tak, dia adalah documentation. Cuma maybe untuk awal-awal maybe sikit ni lah. Tapi dah ada, kita guna je. So kita tekan accept changes. Okay, so sekarang ni kita kena tunggu sekejap sebab Android Studio dia tengah downloadkan SDK, Software Development Kit ke dalam Android Studio kita. So kalau dah habis, okay, so kalau dah habis dia akan keluar tanda hijau kat sini dan keluar dependency setup correctly. Okay. So yang ketiga, configure real-time database rule. Okay, ini kita boleh skip je dulu. Database rule ni adalah peraturan di mana kita nak allow user untuk buat CRUD operation ataupun tak. Tapi itu untuk advance, itu nanti. For now kita biar je dulu. Okay. So yang keempat, write your database. Okay. So di sini kita boleh ambil yang dua ni. Firebase database, sekejap. Paste dulu senang sikit. Okay. Kalau anda paste daripada coding card dalam Firebase ke dalam Studio, dia akan keluar tulisan merah ni. Tulisan merah bermaksud dia Android Studio tak dapat nak detect data yang kita gunakan, sama ada Firebase database ataupun database reference. Jadi apa yang anda perlu lakukan, anda hover sahaja ke tulisan ni dan import class. Benda sama ataupun anda boleh tekan Alt Enter. Okay. So sekarang ni dua kita punya line ni dah jadi putih, dah tak jadi merah. Okay. So next, sekarang baru kita nak start mulakan operasi CRUD. Create, read, update, delete. Jadi saya recommendkan untuk anda createkan dulu function public void. Sebagai contoh, read data. Okay. Next, public void read data. Okay, jadi maybe sesetengah daripada anda, maybe anda studio akan suggestkan coding. Tapi untuk awal-awal saya sangat rekomenkan untuk anda type je sendiri. Walaupun dah ada dah depan mata. Geram je saya tengok ni. Tapi cuba untuk type sendiri. So, senang kita nak ingat nanti. Dan sekali adalah public void delete data. Okay. So sebaik sahaja anda dah siap keempat-empat function ni, saya nak anda buka balik kepada anda punya browser yang ada Firebase tadi. Saya nak anda buka balik Firebase. Okay. Patah balik ke Firebase, anda tekan ke Go to Console dan buka balik anda punya Firebase project. Okay. Di sini kita kena enablekan dulu Firebase real-time database.
So, anda pergi ke build, cari real time database. So, tekan. Okay. So, dia dah keluar, kita tekan create database. Akan ada beberapa info yang kita perlu masukkan dulu sebelum kita boleh create kan kita punya real-time database. Okay. Yang pertama adalah real-time database location. Jadi untuk case ni saya sangat recommend untuk anda pilih Singapore. Depend lah sebenarnya. Kalau anda di Malaysia, anda pilih dari Singapore. Kalau anda berada di US, anda ambil dari US. Kalau anda ada di Belgium, anda ambil dari Belgium. So, semakin dekat location kita dengan location Firebase Real-Time Database, semakin kuranglah ping, semakin laju transaksi data di antara database dan juga di app kita. Jadi, ambillah Singapore. Okay. Yang kita security rules. Inilah step ketiga yang kita skip tadi tu. Kalau ada mahu explore yang lebih lanjut, ni bagus. Tapi untuk for now, kita ambil di test mode. Jadi security rules ni lah yang saya cakap yang tadi tu, dia akan lock user daripada melakukan crew operation. Tapi untuk tujuan tutorial ni, kita just ambil je test mode. So kita enable. So sebab saja kita enable, kita kena tunggu sebentar untuk Firebase provisionkan resource ni kepada kita. Okay, okay dah siap pula, laju pula ni. Okay. So sebab saja dah sampai kat sini, anda akan nampak page kat sini, dia macam ada link dengan terminal kat sini. Jadi apa yang saya nak anda lakukan adalah kat sini dia ada button. Di sini saya nak anda tekan. Okay. Pergi ke Firebase. Pergi ke Android Studio, minta maaf. Okay. Pergi ke line 12 ni ataupun yang ditulis Firebase database equal to Firebase database.getInstant 2 kurungan paste. Okay. Mengapa? Kenapa? Anda tanya. Sekiranya anda mengambil di US, anda boleh biarkan saja Firebase database titik get instant ni. Cuma kalau anda ambil selain daripada US, kita kena tambah lah. Kalau refer kepada documentation ni, parameter ni adalah URL. Kita punya URL kepada database instant yang baru kita createkan tadi tu. Okay. Kalau anda tak tambah, apa jadi? Sampai bila lah dia takkan keluar. Okay. Yang kedua adalah database refer pula. Jadi kat sini anda ubah kepada nama table. Okey, kalau anda belajar database, kita akan bermula dengan SQL. Jadi dalam SQL kita ada database. Dalam database ada table dan dalam table ada data. Data ni consist of banyak row dan kita ada beberapa column. Okay. Jadi Firebase real-time database ni lebih kurang cuma dia menggunakan NoSQL. Dan NoSQL ni dia menggunakan dalam bentuk JSON. Tapi itu untuk part yang nanti. Okay. So, just bayangkan ini adalah kita punya nama database. Walaupun panjang ni dia. Database reference ni adalah nama kita table. Ini untuk senang untuk nak faham dulu. Okay. Jadi, message di sini kita kekalkan dulu. Anda tulis benda lain pun boleh. Cuma ingat je nanti. Okay. Yang pertama, kita perlu createkan data. Jadi, macam mana kita nak createkan data? Jadi, kalau kita tengok balik dekat sini, Firebase punya tool, dia tulis myref titik set value. Yang ni cuba untuk type. Kalau nak copy paste pun boleh, tapi saya sangat recommendkan anda type. Okay, myref titik set value. Okay. Set value di sini adalah apa yang anda mahu letak di dalam anda punya database. Sebagai contoh, saya nak letak nama sendiri kali. Okay. So dah siap je, anda copy nama function ni dan letak di dalam onCreate. Kenapa kena letak? Sebab kalau anda tak letak, dia tak akan run sampai bila-bila. OnCreate ni akan terus di-execute bila anda punya activity ni, bila anda punya app ni dibuka. So, buka je app ni, dia akan terus run function onCreate. So, bila run je function onCreate, barulah dia akan run create data kat sini. Okay. Sebabkan saya ubah coding, saya run app balik. Okay. Jadi kita tunggu Android Studio untuk compile kita punya code. Okay, so dah siap? Okay. So macam biasa, dekat depan ni tak ada apa yang berlaku sebab kita tak tulis apa-apa. Tapi kalau kita buka balik ke dalam Firebase real-time database kita, okay. So kat sini dah ada satu data yang tertulis message Faris ataupun message
yang anda tulis ataupun apa yang anda tulis dan apa yang abang tulis ni keluar kat sini lah senang cerita. Okay. So saya letak dia kat sebelah-sebelah supaya senang untuk kita tengok. Okay. Okay. Ni kita tengok sebentar. Ni kita tarik sikit. Kiri. Okay. Sebagai contoh, file ni kita tukar kepada nama ni. Sebagai contoh, test. So saya run balik. Okay. Sebaik saja kita run je application ni, dia akan terus berubah di database. So technically selesailah kita punya first operation code kita iaitu create. Yang kedua adalah read data. So kita dah hasilkan data dalam Firebase ni. Jadi macam mana kita nak baca data tersebut? Okay. So senang je apa yang kita kena buat. Okay. So kita kena baca daripada table yang kita hasilkan iaitu table message ataupun myref di sini. Jadi apa yang anda boleh tulis adalah minta maaf. Okay, baru nak buat sikit. Okay. Myref titik. Okay, kat sini kita ada banyak pilihan. Tapi saya lagi suka menggunakan add value event listener. Okay, kat sini anda nak auto complete pun boleh sebab kadang-kadang saya pun confused. Anda nak type sendiri pun boleh. Add value event listener. Maksud dia, setiap kali kalau ada perubahan ke dalam database, Android Studio akan akan mengambil data daripada Firebase dan akan update ke dalam app. Okay, jadi saya tekan je ni. Saya tekan tab. So kalau tekan tab dia akan auto update, dia akan minta maaf, dia akan auto complete. Tapi kalau anda nak tulis daripada awal pun boleh, tak masalah. Saya sangat rekomenkan untuk tulis daripada awal. Okay. Macam biasa, kalau dia jadi merah kat sini, anda perlu hover set context dan import class. Ataupun kalau nak senang, just tekan alternate, enter, alt, enter. Dah selesai. Okay. So apa yang dia buat sini? Add value event listener macam yang saya cakap tadi tu. Okay. On data change. Bermaksud, setiap kali ada perubahan dalam database, dia akan, barulah function ni akan di-trigger. So, apa yang kat dalam ni lah yang jadi. Sebagai contoh, string value equal to data snapshot. Ambil daripada sini. Get value. So, get value ni adalah dia akan mengambil data daripada database ke dalam Android Studio. Dan dia akan print. Yang kedua adalah on cancel. On cancel ni tak ada tak apa. Tapi untuk senang kita buang je dulu. Oops, sorry. Dah maaf. Saya boleh ingat. On cancel ni perlu. Sebab kalau kita tak ada, contoh saya buang ni, dia akan keluar error. Dia akan cakap, kita perlu implementkan on cancel. So sebabkan dia kata wajib, kita letakkan je lah. So on cancel ni maksud sekiranya ada apa-apa error di dalam database, dia akan keluarkan error lah. Okay. So kalau dah tulis kat sini, jangan lupa untuk copy nama function dan paste dekat bawah ni. So untuk awal, kita komentkan sekejap dulu create data. Sebab kita nak tengok macam mana kita nak read data tu. Okay. So kalau dah okay, anda tekan run app. Okay. So kat sini, sekarang ni dia tak keluar apa-apa sebab kita tak ubah apa-apa pun dekat UI. Tapi macam mana kita nak tengok data kita ni, app kita dah baca ke belum? Okay. So ada dua opsi kat sini. Ada setengah orang, dia akan keluar apa yang kita print dekat sini dalam run. Kalau anda punya tak keluar, tapi dia keluar yang warna biru ni, anda tekan. Okay. So cari kat sini. Cari. Sebabkan kita tulis value is value, dia akan keluar ni value is test. So kalau kita keluar balik kat sini, okay, nampak message kita adalah test. Okay, tadi saya ada cakap yang setiap kali kalau ada perubahan di dalam database, dia akan mengambil data daripada database ke kita punya Android app, betul? Okay, so sekarang dia keluar test. Sekiranya saya ubah manually kat sini, sebagai contoh saya letak nama saya. Faris. Okay, so nampak dia ada perubahan. So value is Faris. So secara automatik, dia akan ambil balik data yang baru daripada database ke dalam app. So itulah tujuan pertama kita gunakan Firebase real-time database. Nama pun real-time. Dia akan ambil data secara real-time di database. Dia akan update dan dia akan guna data yang baru. Okay, itu bagi saya feature yang sangat perlulah, especially kalau kita dalam bidang mobile computing ni. Okay, so selesai untuk read data.
Next, operasi CRUD yang ketiga adalah update. Kita komen jap kat sini. Okay, okay. Update. So, kalau nak update ni, uh, step dia adalah sama seperti mana kita menggunakan sini. Kita copy, paste dia kat sini. Set value. Set value adalah dia setkan value tu. Sebagai contoh, kalau value ni sebelum dia A, kita letak sebagai test, dia akan jadi test. Kalau value tu kosong, maksudnya null, kita belum akan create apa-apa, dia akan setkan benda yang baru menjadi test. Okay. Jadi macam biasa, copy je nama function ni dan paste. Okay. Kat sini dia ada test. Saya tukar. Contoh saya guna ambil nama saya. Faris. Okay. Okay. So, oh, mesin dah dia dah. Buat menu dah kan. Kau pada test ataupun apa-apa je yang anda tukar tak ada masalah. Okay. So, kita cuba run. Okay, kita run je. Nampak? So, di Firebase datang database ni, dia auto akan update kita punya table menjadi test. Okay. Selesai untuk update. Yang terakhir adalah delete data. So, delete data pun sama, senang. Apa yang kita kena buat? Tulis balik myref. Okay. Anda tulis remove value pun boleh. Ataupun ada lagi satu cara. Cara yang kedua ni saya tak rekomenkan sangat. Tapi untuk tu yang belajar, saya tunjuk. Okay. Myref titik set value none. Okay. So ada dua pilihan. Sama ada anda nak gunakan myref remove value ataupun set null. Saya tak rekomenkan sangat pada set null ni. Sebab nanti dia akan ada error ke depan. Tapi ada beberapa case yang ada kena guna yang first, ada beberapa case yang ada guna yang second. Tapi untuk sekarang saya guna je yang second. Okay. So, kalau saya run yang second, oh, minta maaf, saya terlupa. Copy balik nama function dan pastekan balik ke dalam on create. Tak sampai bila-bila dah kita akan run. Okay. Dan komenkan balik update data. Okay. Kita run balik. Okay. So nampak, mesej yang tadi tu dia akan terus hilang. Sebab sekarang ni nilai dia adalah kosong. So disebabkan nilai dia adalah kosong, dia dah tak bagi apa pun makna, jadi dia akan buanglah data tersebut. Okay. Jadi kalau anda nak test new value ni, anda cubalah sendiri. Saya tak nak tunjuk. Okay. So technically selesai untuk operasi CRUD yang secara ringkas. Kita dah create data, kita dah read data, kita dah update data, kita dah delete data. Tapi takkan senang macam ni je kan? Okay. Ini hanya saya tunjuk macam mana CRUD operation dia function di mobile apps. So sekarang ni barulah kita nak start dengan benda yang advance sedikit. So maybe kalau anda belajar Java ataupun mana-mana programming language yang menggunakan OOP, Object Oriented Programming, kita akan menggunakan something namanya objek lah. Jadi apa yang saya ingin anda lakukan adalah anda right click kat sini, new Java. Okay, saya nak anda createkan satu objek. Jadi sebagai contoh objek tu nama dia adalah user. Betul tak? Sebab user senang saya explain nanti. Okay. Ya, sekarang ni kita tengah buat objek. So nak buat objek, kita dah hasilkan kita punya kelas. Sekarang ni kita kena hasilkan kita punya attribute. Okay, kat sini dia dah ada auto dah kita siap. Saya nak guna pun boleh, tak nak guna pun boleh. Okay. Jadi kita letak 5 attribute dulu yang kita selalu guna. Kita akan menggunakan ID. Kita akan menggunakan nama ataupun string. Yang kedua adalah integer age. Yang keempat adalah double. So kita letak saving. Yang terakhir adalah boolean. Macam saya cakap tadi, kalau anda nak autocomplete pun boleh. Kalau nak type sendiri pun boleh. Saya sangat suggestkan untuk type. Okay. Sekiranya kalau anda balas nak type, anda boleh tekan tab je. Okay. Next, so kita dah ada attribute kita. Kita ada 5 attribute. 2 attribute string, 1 attribute integer, 1 attribute double dan 1 attribute double boolean. Okay. Next, kita perlu menghasilkan constructor. So, ada 3 jenis constructor tapi kita akan guna je. First kali kita akan letakkan empty constructor. Saya akan recommendkan untuk anda letak je dulu empty constructor ni. Next adalah
konstruktor yang parameter. So, konstruktor parameter ni dia akan mengambil beberapa parameter sini. Sebagai contoh, UID, name, age, saving dan merit. Dan dia akan pastekan ke dalam kita punya attribute. So, next. Sekarang ni kita nak buat setter dan getter. Ini ada konstruktor. Dah siap ada konstruktor. Sekarang kita kena buat getter dan setter. Okay, sebagai contoh, public string UID. Kita kena buat getter dulu. So, pastikan dia adalah public string get UID. Okay, so dia akan returnkan UID. Yang kedua adalah public void set UID string UID. Okay, this UID sama dengan UID. Okay, ni adalah getter. Getter ni maksud dia kita ambil data UID. Dan di sini adalah setter. Setter ni maksud dia kita tambah atau tukar data. So, tambah data maksud dia UID ni daripada kosong, dia akan menjadi something lah. Akan ada ID lah ataupun update. So, ingat. Ni getter, ni setter. Ni sangat penting. Okay. So, sekarang ni kita ada 5 attribute. Jadi, 5. Kita perlu buat 5 getter dan setter. So, kalau nak senang, kalau tak nak tulis panjang-panjang, dia just tekan je right click kat sini, generate. Dan cari getter dan setter. Okay, so kat sini ada attribute. Nah, anda pasal ni ada 4 je attribute, padahal ada 5. Sebab Android Studio dah auto detect yang kita dah hasilkan getter dan setter untuk attribute yang pertama. So, anda just tekan shift, tekan sekali lagi, tekan OK. Dan sebagaimana anda nampak sini, dia akan terus createkan getter dan setter untuk kita. So, untuk awal-awal saya tadi, cubalah untuk type. Tapi kalau mana type, boleh buat macam saya tadi. Yang terakhir adalah toString method. So, macam biasa, right click, generate toString. Dah pastikan anda dah highlight semua 5 attribute ni dan OK. Tostring ni depend. Selalunya kita tidak lagi kita akan cuba guna. Tostring ni bermaksud dia akan convertkan data-data kat sini. Dia akan convert ke 5 ni kepada string supaya kita senang nak baca. Dan toString ni kebanyakan kita akan gunakan dalam long ataupun print. Tapi ada dalam certain case kita akan convert lah. Tapi itu nanti. Okay. So anda dah siap je constructor, setter getter dan juga toString method. Anda pergi balik ke main activity. Okay. Sorry. Okay. Sekarang ni kita nak cuba untuk ulangkan balik operasi CRUD. Tapi sekarang kita akan menggunakan objek. So objek ni senang lah kalau untuk kita transfer data. Sekarang ni CRUD operation kita hanya untuk satu jenis data ataupun satu data type lah. Sekarang kita cuba untuk banyak data. Data yang terdiri daripada string, integer, double, boolean. Okay. So contoh kita dah hasilkan data dulu. Okay, ni kita comment dulu sekejap. Okay. Sekarang ni kita tengah apply objek. So first kali apa kita kena buat, sebabkan kita guna Firebase dan database, kita kena dapatkan dulu kita punya table ID. So kita akan menggunakan myRef titik push. Push kat sini maksudnya dia akan keluarkan data ke dalam database. Next, get key. Get key maksudnya kita akan dapatkan ID daripada database. Daripada table. Sorry. Next adalah, ingat tak tadi kita ada createkan constructor yang ada parameter. So kat sini lah kita akan guna. User sama dengan new user. Pada contoh, ada tulislah apa yang ada kat sini. UID refer kepada ID depan ni. Yang kedua adalah name. Name ni perlu dalam string dan sekali nak tambah ke nak tukar ke, sebagai contoh saya tukarlah pada Farus. Age adalah age ni dalam bentuk integer. So ini pun nak tukar boleh, tak nak tukar boleh. Saya letak 18. Saving. Sebab saya nak tunjuk kata benda ni adalah double, saya akan pilih 123 titik 45. Okay. Yang terakhir adalah boolean. So boolean ni true atau false. Jadi saya boleh kahwin, saya letak false lah. Okay. So kita dah ada objek kita, nama dia user. So sekarang kita nak tambah kita punya objek ke dalam database. So tulis myref titik child UID titik set value user dan semicolon. Okay. Myref titik child. Child dekat sini refer kepada nama table. Macam mana boleh? Myref ni dah table.
Lepas tu child ni pun nama table lagi. Okey, nak bagi senang untuk ingat dan senang untuk faham. Mari ni adalah table, child ni adalah row dan set value ni adalah value kepada row tersebut. So row UID dan kita akan setkan value user. Okey, tapi kita cuba nak fahamkan. Okey, so create data, kita run dan kita tengok dekat Firebase siap. Okey. So kalau pasal tadi kita ada message equal to test ataupun nama. Tapi disebabkan kita ada banyak jenis data, kita kena tekan drop down di sini. Okey, first jangan keluar kita punya UID. UID ni akan auto generate. Jadi tak. Ini tak ni sangat, tak ni sangat. Okey, kita tekan lagi drop down, nampak dia dah keluar dah kita punya list of data, data age, merit, name, saving, UID. Mesti kau tanya, tadi kita set UID dulu jadi kat atas. Kenapa age duduk atas? Sebab dalam return database dia akan letak ikut urutan alfabet. So maksudnya A akan duduk atas, Z akan duduk bawah. So dia akan susun alphabetically lah. Okay. So kita selesai untuk create data menggunakan objek. Okay. Next, kita perlu read data tersebut. Okay. Untuk read kita kena ubah sedikit. Sorry. Okay. So kat sini kita ada read data dan ada add value event listener. Okay. Cuma kat sini kita kena ubah satu line ni je. Daripada string value kita komentkan kejap. Nah, kita kena ubah user sama dengan data snapshot titik get value user titik class. So apa dia buat sini? Tadi tu kita akan dapatkan data dalam bentuk string. Sekarang ni kita dapatkan data dalam bentuk user. Jadi user ni adalah kelas yang kita guna tadi tu. Maksud dia daripada data di dalam database convertkan kepada 5 attribute. Okay. So akan nampak kat sini bila kita cuba nak printkan dia akan keluar error. Sebab value ni adalah objek. Kita panggil sebagai objek lah. Oh, sorry. Okay. User ni adalah objek. Tapi kalau dah saya run sekarang, maaf, kita kena uncomment dulu, barulah dia boleh baca. Okay. Kalau kita run sekarang ni, okay. Saya nampak dia akan keluar. Value is 0000 false. Oh, satu lagi. Minta maaf. Ini saya terlupa. Ada something. Ada sedikit perubahan yang kita kena buat. So, first kali kita kena buang kejap. Kita buang depan ni je dulu. Okay. So, on data change. So, lain sikit daripada tadi. Apa kita kena buat? Kita kena buat dalam for loop. Betul dah dalam for loop. Sebab nanti akan ada banyak data. So, nak senang kita just buat dalam for loop je dulu. Data snapshot. Nama, sekali kalau nak ubah nama kepada data snapshot pun boleh. DS pun boleh. Data snapshot titik get Google. Okay. So, kita ambil kita punya data class tadi tu, user. Pada DS get value user get class. Okay. So apa dia akan buat? Kita initializekan value sorry. Kita initializekan value user dan kita akan dapatkan dia dalam data snapshot ni. So maksud dia data daripada database dia akan cari row by row. Jadi satu row akan masuk user, satu lagi row masuk user. Sebab itulah kita menggunakan for. Okay. Dan kita print. Print line user titik get. Okay. Okay. Yang kedua adalah kita nak printkan benda ni. So, user, kita initializekan value dan kita printkan. So, kalau dah saya run sekarang ni. Oh, minta maaf saya lupa. Copy dulu nombor. Tak boleh copy. Just comment je kat atas ni. Okay. So, sekarang ni, bila kita read je, kalau nampak kat bawah ni, dia tulis dah kita punya UID, name, age, saving, merit. Dia tulis kat sini sebab kalau anda perasan sama dengan kita punya method to string. Dia akan auto translate daripada kita punya class ke string. Kalaulah kita buang method to string ni, dia akan keluarkan kita panggil sebagai lebih kurang macam pointer, iaitu position kita punya kelas dalam memori. So sebab itulah kita kena buat method to string. Kalau tak dia akan keluar nombor pelik-pelik. So itu pentingnya. Okay.
So, next kita dah read data. So, sekarang ni kita perlu update data. Okay, so kat sini. So, ini kita uncomment, saya ikut lah comment dan buka update data. Okay. So, ini pun kita comment sekejap. Dah. Okay. Ingat tak tadi tu, kita ada gunakan uh, user. So, sekarang ni kita ada buat special sikit. Okay. Apa kita buat sini lah. Okay. Update data ni, kita try dulu untuk ambil data daripada database. So, ini saya copy sekejap. Okay. So, kita dah ada satu data kat sini. User sama dengan ds get value. So, instead of print, kita update balik data tersebut. Contoh, user titik set name. Sebagai contoh, saya letak contoh. Okay, user titik kita gunakan balik class setter yang kita guna tadi tu. Contoh 19 user titik set UID je kita tak tukar, saving sebagai kosong kosong. Yang terakhir adalah user titik is married. Oh sorry, bukan is married, iaitu set married, iaitu false. Okay, so dah je benda ni. Kita ambil balik coding kita kat atas ni, copy paste. Cuma apa yang kita kena ubah sini adalah user titik get UID. Okay, so saya run dan saya buka Firebase. Okay, sekarang ni ingat yang ni. Okay, nampak? Sebab saya ubah je, dia terus akan tukar kat sini. Kita punya age, punya name, saving, merit set. Oh, merit je yang saya terlupa. Okay, disebabkan sel tadi tu adalah false dan saya set pun sebagai false, jadi dia tak akan berubah lah data. Tapi yang lain dia berubah. Age dia berubah, merit, name berubah, saving dia akan berubah. So, ini adalah update. Okay, next yang terakhir adalah delete. So, delete pun sama juga. Ni macam tak perlu ubah sangat, tapi kalau ubah pun ini kita kena buat myref date set value pada none. Oh, tak maaf ada. Sorry, saya terlupa. Myref titik child. Sebab kita nak refer kepada row yang tadi tu. Okay. Dan kalau pasal sekarang ni kita tak ada UID kat sini. So, apa yang kita kena buat? Macam biasa, copy balik coding kat sini. Okay. Saya buang balik. Okay. So, macam tadi myref titik child, iaitu user titik get UID titik remove value. Ataupun saya lagi suka pakai ni lah, walaupun dia salah sebenarnya, set value. Nah, okay. So kalau saya uncomment delete data, okay, uncomment saya dah pening sikit hari ni. Okay. So saya run balik. Okay, data saya kat sini dia dah delete. Okay, so technically dah settle. Kita dah habiskan cara crude operation menggunakan objek. So tak banyak sangat yang berubah. Just ubah je balik daripada menggunakan set value kepada basic basic objek balik. Okay, tapi ini baru objek. Sekarang ni macam mana kita nak keluarkan ke dalam Android Studio? Okay, so untuk hasilkan something dalam Android Studio ni, kita kena create lagi satu kelas. Okay, kat sini kita tulis user adapter. So user adapter ni function dia adalah translate daripada objek yang kita createkan tadi, iaitu objek user ke dalam Android Studio lah. Tadi tu kita hanya print. Sekarang ni kita nak keluarkan ke dalam Android Studio, dalam Android app, di mana user pun nampak. Okay, first kali public class user adapter extend. So kalau anda ada belajar OOP, kita ada Java class ni, dia ada implement, dia ada extend. So kalau extend ni dia macam subclass lah. Okay, so kita akan gunakan satu subclass, nama dia recycle view. Titik adapter. Okay. User adapter titik view folder. Tak apa, nanti tulis dulu. Okay. Jadi recycle view ni adalah cara untuk salah satu UI yang kita akan gunakan untuk pamerkan ke dalam Android app.
User adapter titik view holder ni adalah apa yang kita nak letak. Okey, saya ulang balik. Ini adalah canvas. Ini adalah apa yang kita nak letak. Itu senang cerita. Tapi kalau anda perasan dua-dua adalah merah. Okey, so right click, show contact section. Sorry. Ada satu benda maybe yang saya reset. Okey, sekarang ni buat betul. Okey, minta maaf. Sepatutnya kena ada satu import kat sini. So kalau tak keluar, just start je balik. Okey, so kalau anda perasan satu line ni merah. So apa yang anda perlu lakukan? Anda hover je kat sini dan implement method. So pastikan anda dah highlight tiga-tiga ni kan okey. Okey. Kat sini dia akan auto createkan method tapi nanti saya akan explain satu-satu apa yang kena buat, apa yang tak kena buat. So next, ada satu lagi merah kat sini. Just right click, show contact action, create class. Okey. Ini pun sama. Dia still merah. So apa kita perlu buat? Tekan yang ni. Make beholder extend. Okay, so pastikan ni dia dah tak merah. Okay, kat sini dah merah. Yang lain dah okay. So just hover, create constructor. Okay, pastikan semua ni dah tak ada error. Okay, kalau dah okay, barulah kita boleh start coding. Okay. So user adapter ni macam cakap ni dia adalah canvas. So apa kita kena buat? Kita kena hasilkan satu list untuk canvas ni lukis. Okay, user list. Okay, first kali kita kena declare dulu list of user. Maksud dia, canvas ni akan mengambil banyak user untuk dijadikan sebagai data reference. Next adalah context. So private context. Okay. So context ni kita punya activity ni yang main activity dia ada something yang nama sebagai context. Context tu maksud dia saya explain pun senang cerita adalah aktiviti tu sendirilah. So maksud dia dekat mana yang kita nak pamerkan kita punya data di sini. So kita akan pamerkan di user adapter dan user adapter ni dia akan pamerkan ke dalam main activity. Itu nak senang faham lah. Okay. Next, first kali kita kena hasilkan satu constructor. Kat sini tak ada constructor jadi kita kena hasilkan public user adapter. First kali dia akan terima parameter contact. Yang kedua dia akan terima parameter list user. Okay, so this user list akan masukkan data ke dalam list. This context akan masukkan data ke dalam context di sini. Okay, so siap untuk kita punya constructor. Next, kat bawah ni adalah on create beholder. Maksud dia daripada data macam mana dia nak hasilkan, macam mana canvas tu nak keluarkan text atau view. Sebelum kita proceed, apa yang nak saya lakukan? Pergi ke rest, pergi ke layout. Okay. So right click, new, layout resource file. So file name ni terletak sebagai user list. Sebagai contoh lah user list. Nak letak nama lain pun boleh. Okay. So kat sini kita dah ada satu list. Kita dah ada satu canvas. Sorry. Okay. Saya tak suka sangat guna linear layout ke dalam ni. Jadi apa yang saya kena lakukan? Kat sini anda boleh letak macam mana yang anda nak letak. Kalau anda creativity nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak ikut step by step pun boleh. Okay. First kali saya akan gunakan linear layout sebab saya nak susun data tu satu-satu. Okay. Next, dia akan keluar kod kat sini. Kalau nak guna pun boleh, tak nak guna pun boleh. Kalau ada jenis yang suka coding, boleh buat kat sini. Tapi saya lagi suka design. So senang saya nak nampak. Okay. First kali, tadi saya ada letak nama. Okay. So saya scroll sini nampak dia akan ada text view dekat atas ni. Okay. Ni saya set sebagai name TV. Okay, dari factor. Nah, saya tarik balik. Sekarang ni instead of nama, saya nak letak tadi saya letak H TV. TV tu bermaksud dia adalah text view. Nak kekalkan boleh, nak tukar pun boleh. Cuma tukarlah, senang sikit kita nak refer. Okay. So yang ketiga, tadi saya letak saving TV. Yang keempat adalah merit TV. Okay. So merit TV.
Okay, so kita just biarkan dulu macam ni. So kan nampak dia macam tak okay sikit lah kan. Okay. So apa yang sebabkan kita menggunakan constraint layout, jadi pastikan anda letak constraint. Okay. So height ni kena ubah kepada right content. Okay. Atau saya tukar sikit. Okay. So apa nak saya nak anda lakukan? Anda ambil XML and S ni, anda cut, pastekan ke dalam linear layout. So yang constraint ni anda buang. Anda kekalkan boleh, cuma nanti akan ada masalah sikit. So kita just senangkan dulu. Okay. So sekarang kita dah tak ada constraint. Okay, sekarang kita nak bagi cantik sikit, kita akan tambah margin dan padding. So kalau saya sendiri, saya lagi suka margin. So saya akan tambah 8 dp. Kena tulis dp dekat belakang sebagai unit. Okay, kalau nampak dia dah macam ke tengah sikit. Okay, next kita tambah padding. Kalau margin dengan padding ni kalau tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Ni optional je. Just nak bagi cantik. Sekarang tambah padding. Okay, nampaklah better sikit lah daripada tadi tu. Okay, so sekarang ni dah selesai. Kita buat satu list adapter. Okay, sekarang ni patah balik ke dalam user adapter tadi tu. Kita akan tambah satu line kat sini. View equal to layout inflated from. Okay, buat saya kod je lah. Saya explain laju sikit. Okay, layout inflated kat sini, dia akan kembangkan kita punya canvas. Contoh, layout inflated from parent titik get context. Okay, parent titik get context ni merujuk kepada kita punya main activity. So dan dia akan inflate kita punya layout. So layout kita ni adalah user list. So kita bukalah pada user list. Okay, so bayangkan daripada main activity tadi tu, dia akan daripada main activity dia akan kembangkan kita punya list kat sini. Apa? Kejap lagi nampak. Yang ni anda kena yang ni ikut je lah. Return view. So kalau semua dah okey, dah saya dah lupa. Return new view holder view. Okey, kenapa kena return new view holder? Disebabkan kita punya function kat ni adalah user data titik view holder. Jadi kita kena return lah view holder. Okey. Ya, ini adalah cara untuk kita ambil canvas daripada user list ke dalam main activity. So next adalah on bind view holder. On bind view holder ni kita hold sekejap. Okay. Apa kena buat yang ini dulu? Get item count. Disebabkan kita dah ada list, kita just ambil je user list, titik size. Get item count ni maksud dia akan dapatkan ada beberapa data di dalam user adapter. Jadi disebabkan kita dah ada list, kita just gunakan sahaja Java function, Java class list. Sorry. Okay. Last, public class view holder. Okay. So dekat sini, kat sini baru kita create private that's view. Okay. Tadi tu kita ada name, age, saving, merit. Okay. So macam biasa kalau keluar merah sini tekan je out enter import class. Okay. So dalam view holder tadi kita ada masukkan nama macam name TB, HTB. So kat sini lah kita nak guna. So name equal to item view. Okay. Item view ni disebabkan kita refer kepada view dalam parameter ni. Jadi sebab tu kita kena letak item view. Item view titik find view by ID r titik name name TB. Okay. So benda sama je. Macam mana yang anda declare di dalam XML tadi tu. Age, saving, merit. Okay. So dah selesai yang ni, barulah kita boleh buat dalam on-bind view holder ni. So dalam on-bind view holder, disebabkan kita punya user adapter view holder ni adalah holder, kita kena guna holder. Titik user, name. Name dekat sini refer kepada yang bawah ni. Name, age, saving, merit. So pastikan sama. Titik set text. Okay. So di sini kita guna balik user list titik get position titik get name. So maksud dia daripada user list tu kita dapatkan position dia sebagai contoh maybe dia adalah data yang pertama ataupun kedua yang ketiga.
dan kita dapatkan dia punya nama. So, ulang balik step sama untuk keempat-empat atribut tadi tu. Kita ada age, kita ada saving, kita ada married. Okay. So, sepatutnya kat sini semua dah okay. Boleh patah balik ke main activity. Okay. So, untuk main activity, ada satu samping kita kena tambah. Kat sini kita kena tambah list user. Sebab sekarang ni kita dah nak start untuk pamerkan data kepada user. Okay, so macam biasa, list user dah setkan kepada new array list. Sebab data ni akan ada dalam bentuk array. Okay. So last sekali, untuk sekarang ni, tambahlah siap-siap. Satu lagi kita tambah satu lagi kelas nama dia recycle view. Okay, tadi recycle view ni kita guna dalam adapter. Okay, ni recycle view di sini. So, di sini adalah data. So, dekat sini kita nak pamerkan data tersebut ke dalam recycle view. Okay. Satu lagi, user adapter. Sebabkan kita dah create kan adapter ni, jadi kita nak gunalah sekejap lagi. So, ini adalah canvas. Ini adalah daripada data ke canvas. Itu senang nak ingat. Okay. First sekali, create data. So, create data. Kat sini Kat sini bagi saya kita kekalkan je dulu create data kat sini sebab kita dah createkan satu objek. So kat sini next read data. So read data sini barulah kita ubah. Kita ubah sikit je. So tadi kita dah dapatkan data user. So sekarang ni apa yang kita kena buat? Kita masukkan ke dalam kita punya list titik add user. Okay. So kita tambah je daripada list kat sini. Satu lagi dekat bawah ni kita tambah adapt ke titik notify dataset changes. So apa maksud dia? Setiap kali kalau ada perubahan di database ataupun di list ni, dia akan update di dalam canvas. Oh sorry, minta maaf, ada satu benda yang saya tinggal. Okay. Kita kena create satu lagi function kat sini. Void ini. Okay. So dah create satu function. Tadi kita ada set recycle view. Find view by ID ID. Okay. So kat sini kita sangkut sebab tak ada recycle view kat sini. Jadi apa yang kita kena buat? Anda pergi ke main activity main. Okay. So tadi kita ada satu text view kat sini. Kita buang je dulu sementara. Dan anda search kat sini recycle view. Dan tarik ke bawah ni. Okay. So nampak kat sini kita dah ada banyak-banyak item. Tapi tu sekejap. Kita tambah dulu constraint kat sini. Okay. So just in case anda tengok macam mana anda punya list tu macam mana list anda ni depan phone. Okey ke tak list yang tadi tu yang kita create tadi tu. Okay, ada kat sini item count dengan list item. So list item kita masukkan user list. Saya pastikan kat sini ada add layout user list. Okay. So kena nampak tak? So kita masukkan saja list item, dia akan tunjuk kat kita macam mana kita punya list ni akan dipamerkan. Okay. Item count di sini refer kepada ada berapa banyak data di dalam kita punya adapter. Sebagai contoh, kita ada 2. Okay. So, dia akan keluar 2 data. Okay. Kalau ada perasan, dia akan keluar tanda spanner di sini. Spanner ni di sini maksudnya dia hanya akan pamerkan kat sini sahaja. Sebagai contoh, mana dia? Ada itu dah keluar. Okay. Ini saya boleh dulu. Okay. Sekarang ni, kita dah ada list item dan item count. Dan kalau saya run sekalipun, data dia tak apa yang dipamerkan di sini dia takkan pamerkan kat sini. Okey nampak? Kita punya ni kosong sebab kita dah buang teks dulu tadi tu, kita ganti dengan recycle view. Dan disebabkan dalam recycle view kita hanya set di sini, dia tak akan keluar lah dekat user. Okey. Jadi recycle view kita ambil balik ID di sini. Okay, copy. Barulah kita boleh guna kat sini. Recycle view, find view ID, RC ID, recycle view. Okay. Next, kita kena create satu adapter. Okay. New user adapter. Okay. Tadi kita ada createkan satu constructor nama dia user adapter. So, kat sini kita guna balik kita punya constructor tadi tu, initialize ke dalam ke sini.
Yang terakhir, uh, sekarang ni kita nak set adapter. Set adapter bermaksud dia daripada canvas ni dekat mana dia nak dapatkan data. So, di sini canvas, di sini data, kita kena set adapter. So, di cycle view, set adapter, kita punya data. Okay. Yang terakhir satu lagi kita kena buat, saya terlupa. Di cycle view, kita set layout manager, new layout manager. Okay, so apa ke yang kita buat kat sini? Set layout manager, linear layout manager maksud dia kita nak data tu berada dalam bentuk listing yang seperti tadi tu. Okay, so dah siap keempat-empat line ni, copy, pastekan nama function ni di atas. Kalau boleh di bawah set content view. Okay, so sekarang ni saya cuba klik data, tapi kalau saya klik data ni dia akan keluar kosong sebab dah sekarang ni data kita adalah kosong lah. Okay, si kosong. Kita uncomment balik klik data. Okay, so nampak. So sekarang ni data kita dia dah start keluar di user device ataupun kalau anda guna phone dia akan keluar dekat phone. Okay, kalau kita buka Firebase, dia dah keluar balik data kat sini. Ni data yang baru yang kita masukkan tadi tu. Okay, dan nanti kita dah ada dua data. Ada satu data. So macam mana kita nak create lagi satu data? Kita ubah je dekat sini. Sebagai contoh, saya ubah Amar 20, saya dah 9 dan 10. Okay. So saya refresh, saya buka dua-dua ni. Okay. So kita sekarang dah dapat dua data. So sekarang ni apa yang kita dah buat? Kita hanya ubah coding di dalam Android Studio untuk tambah data, untuk tambah, untuk delete, untuk update. So sekarang ni macam mana kita nak bagi user sendiri yang akan create, akan di-update, akan delete ataupun view data. Okay. So first kali apa kita kena buat? Kita kena createkan dulu. Sebab C kan. Okay. First kali kalau senang saya rasa kita kena buat floating action button lah. Okay. Okay. Create satu floating action button. Okay. So yang ni nak private boleh, public boleh, tak masalah. Okay. So anda pergi ke activity main, anda kena tambah satu lagi interface, nama dia floating action button. Okay. Okay. Oops, dia bukan dalam circle view, dia dekat atas. Okay. So kat sini floating action button saya lebih suka letak dekat bawah. Dan sekarang saya tengah set constraint, maybe dalam 70. Okay. Okay. Jadi floating action button ni dia tambah sebab kita nak bagi user untuk tambah data sendiri. Okay. So kat sini dah ada nama, kita copy sahaja. Kita pergi ke main activity. Okay, dan init tadi ni. Okay. Floating action button sama dengan find view by ID or titik ID titik nama dia dalam tadi tu. Okay. So sekarang ni kita dah ada satu floating action button. Okay. So floating action button ni kita kena setiap kali kalau user tekan je floating action button barulah dia akan tambah data. Jadi kita tambah satu lagi line floating action button titik set on click listener new. Okay, dia keluar saja view on click listener ni terus ke enter. Dia akan createkan lagi satu class, satu lagi function nama dia on click. Jadi saya suka enter, senang sikit nak tengok. Okay. So sekarang ni kita kena createkan dua function yang baru. Satu function untuk create, satu function untuk delete, satu function untuk update. So contoh public plus create public plus create edit public plus create delete. Okay, so apa function ni buat? Satu function apabila user klik dia akan create, apabila user klik dia akan edit, satu lagi apabila user klik dia akan delete. Okay, saya tanya kenapa tak guna je function-function yang dekat atas ni terus? Okay, first kali sebab kita nak I nak guna function dekat atas ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi kejap lagi sebab kat atas ni kita akan ubah sikit value. So sebab tu kalau saya lebih suka untuk asingkan siap-siap.
antara function yang mana yang user perlu klik dan function yang di mana CRUD operation tu jalan. Kalau boleh, asingkan. Tapi nak samakan pun tak ada masalah. Boleh. Okay. Cuma kat sini kita kena tambah sikit something. Untuk create tak perlu. Untuk edit je. Tambah user, user. Okay. So merah sekarang ni biar je dulu. Okay. Untuk function create ni, so apabila user tekan sahaja floating action button tadi tu, kita nak add untuk keluarkan pop-up. So pop-up ni lah yang akan terima info daripada user masuk ke dalam database. So dalam tu kita kena guna alert dialog. Titik user alert dialog. Okay. So alert dialog ni lah dia macam dia seperti pop-up lah cerita. Okay. View sama dengan view titik inflate. Okay. So tulis je dulu macam ni. View ni bermaksud ini dah pop-up. Jadi kita akan menggunakan view ni untuk pamerkan kepada user. Jadi kita kena hasilkan lagi satu layout. Okay, nama dia user add XML. XML tu tak tulis apa, tapi tak apalah, sama je. Okay. So macam biasa kat sini saya tambah layout. Okay. Kat sini kalau untuk inflate, saya tak suka sangat untuk gunakan constraint layout. Kalau anda guna boleh, tak ada masalah. Cuma ini saya punya personal opinion sahajalah. Okay. Jadi ini saya boleh buang. Saya buang. Okay. So tarik ke design. Okay. So kat sini kita akan tanya nama user. Oops. Oh, sebab saya buang tadi. Sorry. Okay. Okay. Kita ada kita tak akan gunakan text view. Kita akan menggunakan edit text. So dekat sini yang ada line ni. So kita ada nama dan kita ada age. Age mestilah kita akan menggunakan number. So, kita tarik number. Saving pun adalah number dan merit. Okay. So untuk merit saya akan gunakan check text view. Tengok betul tak? Okay, bukan. Kita gunakan checkbox. Okay. So pastikan ada 4. Satu untuk nama, satu untuk age, satu untuk saving, satu untuk merit ataupun tak. Kalau anda nak senang, kadang-kadang user tak tahu apa nak tulis, betul? So, name ni dia dah tulis dah siap dah. So, tak perlu buat apa-apa. Okay. So, yang second ni, anda cari tulis key. Okay. Dan tulis age. So, kat sini dia akan tulis. Kadang-kadang pasal kalau anda buka app ke website ke, dia akan ada satu hint kat situ. Dia akan bercakap apa yang kita perlu tambah. So, itulah key dekat sini. Okay, next. Yang ni adalah saving. Okay. Next, checkbox. Checkbox kita tak guna hint, kita guna text. So, Mary. Okay. So, name ni padam balik text. Gunakan hint. Supaya user tak confuse nanti. Okay. Okay, dah siap ni. Barulah buang balik constraint layout. Macam saya cakap tadi, saya tak suka sangat untuk guna constraint layout bila saya nak inflate. Kalau saya tak nak inflate, nak buat macam biasa, saya guna. Tapi ni hanya saya punya personal. Nak guna boleh, tak nak guna boleh. Cuma dia akan flat sikit kalau guna. Okay. So kalau ada okay, macam biasa, saya akan tambah padding dan margin. Dan saya ulang balik. Nak tambah tak apa, tak nak tambah pun tak apa. Bagi saya tambah sebab dia nampak cantik sikit. Okay. So dah okay. Satu lagi yang kita kena buat. Okay. Layout white dan layout height ni. White ni kalau boleh match parent. Tapi untuk height, data kita punya view ni takkan sampai sangat pun ke bawah. Dia takkan penuh satu page. Jadi kita kena ubah kepada wrap content. Wrap content maksud dia layout ni dia hanya akan sampai di mana view kita limit. Contoh sekarang ni height view kita adalah sampai di sini saja. So kita punya layout
adalah sama seperti kita punya view. Tapi kalau kita set sebagai match parent, oh sorry, ini constraint. Kalau kita set sebagai match parent akan cuba untuk kembangkan sebanyak yang boleh. So dalam height kita akan gunakan wrap content, wide je kita biar untuk match parent supaya nampak cantik. Nak juga guna wrap content boleh, tak ada masalah. Cuma nampak dia kecil. So dalam hal ni kita kena gunalah match parent. Okay. So kalau dah okay semua ni, kita patah balik kat sini. Okay. Tadi sekarang ni sekarang kita nak createkan alert dialog untuk create. So, sekarang ni kita hasilkan view. So view inflate, kita akan letak this, r titik layout titik nama view tadi tu. So nama view kita tadi tu adalah user app. Okay. So null. Okay. So kadang-kadang akan yang ada dapat error, akan yang tak ada dapat error. So ni sebab this kalau tak boleh anda kena tukar kepada main activity titik this. Baru dia tak error. Tapi depend juga, kadang-kadang ada setengah orang yang saya belajar dia dapat, ada setengah orang yang tak dapat. Jadi sampai sekarang pun saya tengah confuse lagi. So tak apa lah. Okay. Next, apa yang kita kena buat sekarang ni? Ingat tak tadi kita ada tambah 4 edit text. So kita kena letak edit text dalam ni. So edit text, tadi kita ada name. Oh sorry. Kita kena right click, import. Okay. Fine. Oh, sorry. Disebabkan kita create dalam kita punya layout tadi tu. So dia kita kena panggil view. View titik find view by id r titik id titik name. Okay, berbeza yang tadi tu yang atas ni kita declare di dalam kelas. Kita declare di dalam activity. So kita boleh terus guna find view by id. Cuma disebabkan kita nak gunakan sorry. Okay. Semua disebabkan kita nak gunakan daripada layout yang kita create yang selain daripada activity ni, sebab itulah kita ketambah view. Okay. Find by id. Oh, saya tak ubah nama tadi. Sorry. So nama ni kita kena ubah balik. So name et. Et kat sini maksud dia edit text. Sebab tu saya kata ni penting nak ubah. Kan tak nak ubah tak apa, tapi nanti saya yang pening. CD. CD tu ikut pada checkbox. Okay. So next, RID, name PT, ini sama lah age, saving dan juga married. CD. Okay. So sekarang ni kita dah ada 4 edit text. Satu lagi kita tambah alert dialog titik set view. So set view ni maksud dia kita kena okay. So set view ni maksud dia kita nak tampalkan kita punya user app ke dalam kita punya alert dialog. Okay, so kenapa error ni? 2 hours later. Okay, sorry. Saya dah jumpa dah punca dia. Kelas ni tukar pada void. Maaf saya dah lama sikit hari ni. So ni je okay. So pada daripada tadi tu alert dialog titik set view bermaksud alert dialog akan menggunakan view yang kita dah set tadi tu. So next, apa kita nak buat sekarang? Lepas dah set view, kita kena tambah title. So alert dialog titik set title. So title ni sebaik untuk senang kita faham. So kita tambah add user. So next, lepas tu kita kena tambah button. Okay. Dialog titik set positive button. So kat sini ikutlah nak tambah add ataupun confirm boleh. So senang untuk user faham. So kat sini saya just tambah kejap. So yang kedua adalah negative button. So maksudnya kalau user cancel apa yang dia akan keluar. So untuk yang ni kita akan tulis dialog titik dismiss. Okay. Sekiranya kalau user tekan cancel, dialog akan tutup. So senang itu je. Yang terakhir kat bawah ni adalah alert dialog titik show. So kalau lah tak tulis yang ni,
alert dan alert ni tidak akan keluar. So benda ni wajib tulis. Cuma untuk Kotlin saya rasa tak perlu tulis sebab dia akan auto keluar. Tapi untuk Java perlu tulis, wajib. Okay. Sekarang ni kita tambah user. Macam biasa, ini kita first kali kita kena dapatkan UID dulu. Kita kena gunakan push titik get key. Okay. So sini special sikit. Sorry. So nak senang saya kena sekejap ni. Okay. So first kali anda kena dapatkan user ID. Yang kedua, kita createkan user. User equal to new user. Okay. First parameter adalah UID yang tadi tu. Second parameter, name titik get text to string. Kita ambil daripada edit text. Next adalah age. So kita kena gunakan integer. Sebabkan kita punya second data tu adalah integer. So wajib guna integer. So daripada get text to string, kita convert pada integer, so keluarlah di sini. Ini kita akan gunalah edit text. Yang ketiga adalah related saving. So saving kita kena guna double sebab kita punya data adalah double. Yang terakhir adalah merit. So macam biasa boolean titik parse boolean, ambillah data daripada ni. Oh sorry. Sorry. Ini tak perlu. Okay. So ini kita kena guna merit get check. Is check. Sorry. Sorry, baca dah salah. So, minta maaf. Maybe tadi kita tak gunakan edit text, kita menggunakan checkbox. Okay, so baru betul. Okay. Is check. Ayuh, maafkan saya typo dah budak hari ni. Okay. So double check balik. First ni adalah name. Kedua adalah age. Yang ketiga adalah saving. Yang keempat adalah Mary. Okay. So double confirm semua ni dah betul. Barulah kita uh, gunakan myref titik child set value. Okay. Kita cuba. Oh, sebelum kita cuba, copy balik click add ni. Pergi ke atas cari floating action bar tadi dan tambahkan ke dalam on click. So saya dah tambah dah kat sini on click tadi. So saya akan play. Play pada replay. Okay. Restart. Okay. So sekarang okay, ada 3 data sebab saya terlupa nak buang create data ni. So saya comment je. Okay. Dan kalau nak perasan, walaupun data saya ni sama, okay, nampak data saya sama, Amar 20, 99, Mary. Tapi disebabkan dua ni memegang UID yang berbeza, okay, nampak. Dia ni pegang UUID yang berbeza, jadi dia still kekal. Jadi dia walaupun data sama, tapi sebabkan UID beza, dari dua-dua data ni akan dimasukkan ke dalam database. Okay, next. Okay, sekarang ni kita akan dapat data yang macam ni. So, apa yang anda perlu buat, anda perlu tekan floating action button. Dia kena lain kejap. Oh, dia crash ni. Ni. Okey, nampak kat sini saya sendiri yang salah. So, kita patah balik ke user add. Okey, sini checkbox. Oh, okey, minta maaf. Ini saya yang salah. Ni anda tak perlu ubah apa. Maaf. Okey, okey. So, double check balik. Takut jadi macam saya ni. Takut salah. Kalau tiba jadi macam ni, maksud dia crash lah. Sebagus saya ada sedia buat macam tu. Okay. Next. Kita sama je tadi tu. So, tekan tambah ni. Okay, nampak? Dia akan keluar, alert dialog, dia akan keluar. Add user. So, name, age, saving, married. Sebagai contoh, saya letak test. Age saya letak dalam 45. Saving saya letak dalam 6. Saya letak false. So, saya tekan saja add. Oops, saya lagi sikit. Tengok. Integer dah lepas integer. Null. Oh, okey. Minta maaf sekali lagi. 8EE.
tambah saving ET. Okay. Please double check balik. Takut jadi saya ni. HET. Name ET, HET, saving ET, check for CT. Okay. Tak balik. Okay, maaf. Ni video pun saya jadi pening sikit. Okay. So plus name test age maybe dah 21, saving 864, married saya set sebagai true. Saya add. Okay. So kalau ada pasal nampak dia banyak, tapi tengok data kita ada kat sini dekat last kali ni. Okay. So maksudnya data kita ni dah dimasukkan. Okay. So kita successfully create data melalui user. Okay. Cuma ada kenapa pasal ni nampak? Kenapa banyak ni data ni? Padahal kita ada 4 data je. Okay. Kalau nak pasal balik, first adalah Faris, yang kedua adalah Lama, yang ketiga adalah Lama. Yang keempat dia akan ulang balik yang first, yang kelima dia akan ulang yang second, yang keenam akan ulang balik yang ketiga. So macam mana kita selesaikan masalah ni? Okay. Saya nak ada pergi ke read data. Okay. On data change, kat sini kita letak user list. Okay. Clear. So maksud dia setiap kali kalau ada perubahan data, dia akan clearkan dulu semua data ni, barulah dia akan update. Okay. So bila saya refresh balik, saya letak balik. Okay. So nampak? So daripada banyak-banyak data tadi tu, sekarang ni dah tinggal 4. So saya cuba test lagi satu. Okay. So saya add data, saya nampak sekarang ni dah jadi 5. Dia tak jadi dah banyak-banyak balik. So ini je solusi dia. Ada solusi yang lagi bagus. Sebab sekarang ni data kita bila ditulis on data change, dia akan ambil balik semua data. So cara ni in long term tak bagus. Tapi itu tu nanti. Ini sekarang saya nak mudahkan dulu untuk anda faham cara untuk gunakan Firebase atau database. Okay. So sekarang ni user dah boleh create, user dah boleh read data dengan sempurna. Malangnya sekarang ni user masih belum boleh edit, masih belum boleh delete. So apa yang saya nak anda lakukan adalah ini kita hold up dulu. Anda buka ke user list. Okay. Ini list yang kita pamerkan kepada user. Betul? So, apa yang nak saya lakukan? Anda pergi ke ni, anda cari ni layout. Kalau boleh cari yang horizontal, drag ke bawah. Okay, kalau tak boleh drag kat sini, kita kena tulis. Ini layout. So, ini layout. Okay. So, kat sini, tambah ini layout. So, anda perlu tambah button. Sama lah. Kat sini perlu sikit. Button. Ini kita hujab. Okay. So, pastikan tambah 2 button. Sebab apa? Satu button kita untuk edit. Satu lagi button untuk edit. So, untuk dua ni kita letak dulu. Sekarang ni. Tengok okey tak? Okay. So, ini layout ni ada sikit benda yang kita kena ubah. Kena ambil yang ni. Dan buang. Okay. Kita balik kat sini. Design. Okay. So, nampak dia akan keluar dua design ni. Ni sepatutnya bukan vertical ni. Sepatutnya kena horizontal. Okay. Ubah rotation. Horizontal. Okay. So, sekarang dia keluar satu je button. Sebab satu lagi button sama ada dia keluar ke kiri ataupun dia termasukkan sekali. Sekarang ni cara dia. Sekejap ada banyak. Okay. Yang unik ni kat sebelah satu. Ini pun sebelah satu. Okay. So kalau nak kembangkan dia tadi tu kan satu button. Sekarang ni kalau nak jadikan dia sebagai dua, ubah di sini. Layout weight pada satu. Okay. So sini text kita tukar tulis. Sorry saya tak jumpa text. Saya tak dia. Okay, text. Contoh di sini adalah edit. Di sini adalah delete. Dan kalau pasal dua-dua ni adalah warna purple. So kadang user boleh confuse mana edit, mana delete. Memang betul. User boleh je baca. Tapi kita nak mudahkan user.
dia tukar warna color ni. So background tint. So sebagai contoh nampak, saya ubah background tint, saya prefer warna hijau. Hijau confirm untuk edit. Delete background tint, saya ambil merah. So edit tulisan ni tak nampak. Betul. So saya ubah text color daripada ni saya tukar pada hitam. So kalau hitam nampak jelas sikit. So merah ni sebabkan delete ni nampak okey, nampak clear, saya biarkan je lah. Saya kekalkan. Okay. Next adalah nama ID. So edit VPN ni adalah Dil VPN. Ni nama anda sendiri pun boleh. Tapi pastikan ada ID supaya senang untuk kita refer nanti. Okay. So macam biasa kalau kita pergi dekat main activity, apa-apa tadi dia akan auto tambah. So nampak lagi cantik sikit. So kalau kita refresh, okay, sekarang ni kita punya recycle view sudah ada edit dan delete button. Dan kalau anda perasan, kita dah boleh scroll sebabkan kita guna recycle view. Recycle view secara automatik dia ada scroll bar. Tak ada scroll bar tapi sekarang ni kita dah boleh scroll lah. Okay. So next, disebabkan kita dah tambah UI, kita perlu edit di user adapter. So apa yang anda perlu tambah di user adapter adalah di view holder dulu. Okay, tambah private button, edit button dengan delete button. Dan jangan lupa untuk import class. Okay. So di sini ada text view, kita kena buat find view by ID untuk edit dan juga delete. Okay. Macam biasa double check betul ke tak. Kan jadi saya tadi tu sangkut lama. Okay. So selesai untuk view holder ni. Okay. Next, kita declare di sini di on bind holder. Yang bawah ni kita hanya declare uh, untuk refer di canvas. Sekarang ni kita nak guna canvas tersebut, kita nak guna button tersebut untuk berfunction. So folder titik edit button titik set on quick listener new view. Okay. Titik. Okay. So dia akan keluar yang ni. Sepatutnya dia akan keluar on click sajalah, dia tak akan keluar yang sebelah tau. Folder titik edit delete button titik set on quick listener view. Okey, kemudian dia akan keluar macam ni. Okey. So, dah siap dia macam ni. Kita biarkan dulu sekejap. Okay, ingat tak di sini kita ada public void click edit dan public void click delete. So, kat sini kena tambah user. Sebab kita nak refer kepada data objek yang user tengah nak edit ataupun delete. Saya nak nampak yang lebih jelas. User. Okay. Satu lagi kalau anda perasan, saya set sebagai public. Sebab apa? Kalau saya set sebagai private, saya tahu nak access kelas ni. So, patah balik ke user adapter, kita check dulu if context instead of main activity. Okay. Ingat tak tadi saya nak guna context? So, kat sini lah functional context. Saya nak panggil method click edit di main activity. So, kita double check dulu kalau konteks ni adalah daripada main activity, barulah dia akan execute function click edit. Dan kita akan panggil lah user list titik get position. Yang kedua kat sini pula. Ni pun sama juga. If konteks ni pun sama. Kalau konteks ni adalah instant of main activity, barulah dia akan ambil function click edit daripada method daripada kelas main context main activity. Okay. So daripada sini dah siap. Kita kena ubah ke sini pula. Okay. Sorry. Okay. So untuk klik edit, kalau nak senang kita copy je balik semua ni. Okay. Sebabkan sama saja kita akan still menggunakan layout yang sama, kita akan masih menggunakan edit text yang sama, kita akan masih menggunakan checkbox yang sama. Cuma beza dalam hal ni, kita perlu ubah value. Dekat sini kita ubah. Name titik set text sama dengan dalam kurungan user titik get name. So sebab itulah kita kena ada parameter user. Okay, so name, age, saving, set check. Okay, so kalau semua dah okay, add user akan menjadi edit user. So instead of add, kita pilih update. So ni dia akan dapatkan string UID. Okay,
string UID ni pun kita kena ubah. Kita takkan menggunakan ID yang baru. Sebab kalau kita guna ID baru, dia akan menjadi data yang baru lah. Instead, kita akan buat user titik get UID. Kita nak mengupdate data yang baru. So, user-user, kita tak perlu declare dah ini. Just guna user balik, user yang sama saja. Ataupun, ulang balik. Users. User 2 lah, senang sikit. So, faham. Okay. So, macam biasa UID. Lepas tu, ni pun sama, still tak berubah sebab ini kita akan refer kepada value yang telah di-update oleh user. So, kalau value tersebut belum di-update, dia akan ikut sama seperti yang lama punya. Okay. Macam tu UID set value user ni ubah pada yang ni. Kalau kita tak ubah, maksud dia akan ambil data yang lama. Okay. So, update, cancel, show. So, ini tak banyak berubah. So, saya tekan run. Okay, saya buka file siap. Okay. Saya nak ubah yang Faris ni untuk jadi Faris 2. So, kita buka balik ni. Okay, ni dari tadi tu. Saya tekan je edit. Okay, nampak? Dia masih menggunakan layout yang sama, alert dialog yang sama. Cuma kat sini dia dah ada value siap. So, file ni saya nak ubah kepada Faris. Okay, saya tekan update. Okay, nampak? Dia akan auto update dekat atas ni. Dan nampak? Tak ada penambahan data baru. Dia akan update. So, kalau saya pergi ke database, nampak? So, Faris, tadi ni Faris. Sekarang dia jadi Faris sama. So, kat sini adalah update. Okay. Yang terakhir. Ni dan betul last tadi. Okay, adalah klik delete. So, klik delete ni senang. Kita ambil dia balik tadi tu. Kita ambil line ni sahaja. Tak apalah, ambil je dulu. Okay, view ni tak pakai. Okay. So, alert dialog. Okay, set title. Klik delete user. Alert dialog. Okay. Set message. Okay. So, set message ni kita just nak user pastikan. Adakah betul user nak delete nama sekian-sekian. Okay. So, macam biasa kita kena set positive button dengan negative button. Okay, sorry. Delete. Okay. So, ini kita kosong sekejap. Dialog set negative, dismiss. Okay. So, sepatutnya kena ada set title, set message, set positive, set negative dan show. Show ni mewajibkan. Tak sampai sekarang tengok. Saya pernah start dalam seminggu sebab saya tak tulis benda ni. Okay. So, ingat tak tadi tu kita ada function di data. Function kat sini. Okay. So, kat sini kita dah ada dah di data. So, kita just gunakan balik sahaja. Sekejap. Okay. So, kita buang sini. Sebabkan benda ni kita dah ada. So, kita tak nak benda tu repetitif. So, kat sini kita tambah balik. User. MyRef ni. Kita ubah. MyRef titik child. User get UID. Set value null. Okay. Kita menggunakan balik function yang sedia ada. So, coding kita ni tak jadi serabut. Okay. Pasal saya tanya. Kenapa yang ni kita tak guna balik? Okay. Yang tu saya nak bagi anda buat sendiri. So, yang ni cubalah untuk jadikan update data ni sebagai satu function yang bawah ni boleh guna. Itu saya bagi anda buat sendirilah. Okay. So, kalau saya refresh, cuba kita tengok. Oh, jadi tak? Okay. So, saya tekan delete. Dia akan keluar confirmation. Adakah saya betul nak delete user nama file sama ni? So, saya delete. Okay. So, file tu dah tak ada. So, kalau kita check database, nampak dia merah. Dan dia akan auto hilang. Okay. So, kat sini kita tanya, anda dah siap operasi CRUD secara ringkas. User sekarang dah boleh create, user dah boleh read, user dah boleh edit dan user dah boleh bit. So, tanya, anda dah berjaya untuk implementkan Firebase System Database ke dalam Android Studio. Jadi, sekian daripada saya minta maaf kalau saya ada buat silap. Saya memang buat banyak silap tadi pun. Ni video pertama saya, jadi saya nervous sikit. So, yang baik yang betul ada yang buruk dalam saya. Jadi, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bye. Kalau ada apa-apa pertanyaan,
dah boleh mesej saya di Discord atau saya prefer di Discord sebab saya prefer kat Discord ataupun komen je. Okay, bye.